Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 4.30 petang, pastinya bersama dengan saya Syarul Islam. Hari ini hari Sabtu dan yang penting hari ini adalah hari pilihan raya Negeri Melaka. Sejam ataupun 60 minit lagi kita akan menanti keputusan siapa yang bakal menerajui Negeri Melaka, sama ada calon wanita ataupun calon lelaki yang bakal menjadi Ketua Menteri Melaka. Pastinya semua tertanya dan masih lagi menunggu apa kesudahannya. Jangan lupa untuk terus tonton saluran berita RTM dan juga pastikan anda mendapat maklumat yang sahih untuk anda tahu siapa keputusan yang sebenar. Dan hari ini sebenarnya bercakap berkenaan dengan politik dalam negara, kita akan bercakap berkenaan dengan mahasiswa yang akan menerajui politik pada masa akan datang. Dua figura penting kita akan bawakan kepada anda hari ini dan pastinya anda kena tunggu kongsi Facebook Lensa IPT dan tonton Facebook Lensa IPT secara live Lensa IPT hari ini bersama saya Syarul Islam. Kita akan kembali selepas ini bersama Lensa IPT lagi. Kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Saudara, mahasiswa adalah generasi yang akan mewarisi seterusnya memimpin negara dan menjadi tonggak kepada perpaduan hala tuju pada masa akan datang. Kepentingan pengundi muda hari ini ataupun yang berstatus mahasiswa ini serta kecanaan terhadap permasalahan serta pembangunan sesebuah negara semuanya bergantung kepada anak muda, khususnya golongan mahasiswa yang mempunyai daya intelektual yang sangat padu. Topik hari ini adalah mahasiswa terajui politik masa hadapan. Bersama kita hari ini dua orang di studio kita bawakan kepada anda adalah Dr. Zarina Muhammad Zain, Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, dan juga di sebelah hujung sana kita bersama dengan saudara Ahmad Faik Arif Abdul Manan, pelajar sarjana muda Komunikasi Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Kalau kita dapat lihat di sini seorang wanita dan juga seorang lelaki. Sama juga kalau kita lihat wakil menteri, ketua menteri Melaka nanti. Apa-apa pun kita nak kembali kepada topik pada hari ini iaitu berkaitan dengan mahasiswa dan politik. Kalau kita ikutkan doktor, mahasiswa dan politik di antara masa depan dan juga teraju kemajuan negara. Apa yang Dr. Zarina boleh kupaskan ataupun cakapkan berkenaan dengan itu? Okey, terima kasih saudara Syah atas soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara lanjutlah berkaitan dengan mahasiswa dan politik antara masa depan dan juga teraju kemajuan negara, kita harus tahu dahulu definisi mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa bukan lagi pelajar di sekolah yang mana mereka disuapkan ilmu, yang mereka diminta untuk menghafal fakta dan juga mereka dipimpin untuk sesuatu, tetapi mahasiswa kini mereka adalah individu yang perlu untuk mencari ilmu, perlu memahami dan menganalisis fakta, dan paling penting mereka perlu untuk memimpin orang lain. Seperti yang ditulis oleh seorang profesor dalam penulisannya yang bertajuk Mahasiswa Bertaraf Dunia, seorang mahasiswa bertaraf dunia perlu mempunyai kematangan dari segi berfikir, mesti berani, mesti bersemangat kental, kreatif, kritis dan menguasai kemahiran-kemahiran insaniah. Dan apabila kita melihat kepada definisi politik pula, merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, politik itu boleh dibagi kepada tiga, iaitu pertama adalah ilmu pengetahuan berkenaan cara pemerintahan, yang keduanya adalah berkaitan dengan segala sesuatu berkenaan dengan pemerintahan sebuah negara yang mungkin melibatkan hubungan dengan negara luar, dan yang ketiga ini yang terdapat dalam Kamus Dewan edisi keempat Dewan Bahasa dan Pustaka, mendefinisi politik sebagai satu kelicikan ataupun tipu muslihat. Jadi bila berbalik kepada soalan yang dinyatakan tadi, mahasiswa dan politik, mahasiswa yang ingin terlibat dengan politik mereka perlu mahir dan faham jelas akan apa itu politik. Dan antara masa depan dan teraju kemajuan negara, bila kita lihat mahasiswa sendiri merupakan aset negara yang akan memacu kepada kemajuan negara pada masa hadapan. Dan merujuk kepada soalan yang dinyatakan mahasiswa dan politik, politik adalah salah satu bidang yang memang akan diceburi oleh mahasiswa selain daripada bidang ekonomi dan sosial. Pembentukan kerajaan adalah bertitik tolak daripada politik. Politik
dilaksana melalui pilihan raya umum akan membentuk sebuah kerajaan. Apabila kerajaan terbentuk, kerajaan ini yang akan merangka, menggubal dan melaksana dasar-dasar dengan bantuan pentadbiran awam, dan mereka ini adalah terdiri daripada golongan cendekiawan. Golongan cendekiawan di sini kita rujuk kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa dan politik pasti akan suatu hari nanti memacu masa depan negara untuk mencapai kemajuan negara. Baik, 3 definisi yang saya dapat di sini semua merujuk kepada ada kebaikan ilmu pengetahuan antara hubungan di antara negara-negara dan juga kelicikan dan muslihat. Saya rasa perkara yang ketiga itu amat menarik minat. Dan kalau daripada perspektif saudara Faik sendiri, politik dan mahasiswa, di manakah satu, tanggungjawab ataupun kebebasan? Baik, terima kasih saudara Syairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh. Kepada semua penonton Lensa IPT, saya mengucapkan terima kasih kepada Lensa IPT sendiri kerana menjemput saya untuk berkongsi dalam satu wacana sebegini, politik dan mahasiswa, yang mana saya seorang mahasiswa masih lagi belajar di Universiti Utara Malaysia, dan tentunya satu kesinambungan dalam kita berceritakan lanskap politik dalam kalangan mahasiswa. Baik, mengulas kepada soalan yang ditujukan kepada saya antara tanggungjawab dan kebebasan. Melihat menyingkap sejarah Malaysia terutamanya, bermula daripada kalau kita lihat tokoh-tokoh seperti Ishak Haji Muhammad Pak Sako, Ahmad Bostamam, Fasiah Fakih, Samsiah Fakih dan ramai lagi tokoh-tokoh nasionalis muda yang bermula daripada seawal mahasiswa membantu negara ke arah menuju kemerdekaan di samping pemimpin-pemimpin negara yang lain. Mereka menyumbang tenaga dan idea mereka dalam menyusun strategi dan juga polisi pentadbiran negara untuk dipersembah, ditunjukkan kepada pihak konsultasi British pada ketika itu untuk kita menuju ke arah kemerdekaan negara. Baik, untuk melihat perkara ini dengan lebih dalam tanggungjawab kita sebagai mahasiswa untuk menerajui kepimpinan negara itu sendiri. Pertama adalah saya katakan bahawa ilmu itu sendiri penting untuk kita menggagaskan satu wawasan negara untuk meneraju kemajuan, pembangunan dan satu visi misi negara yang lebih hebat di masa akan datang. Jadi untuk kebebasan juga dalam perlembagaan negara kita, saudara Syairul, dalam 10-1/A mengatakan Akta Kebebasan Bersuara. Juga perlu untuk dilihat dari segenap aspek mengenai hal ini. Jadi itu sebagai permulaan. Baik, terima kasih saudara Faik. Satu permulaan yang sangat baik. Kalau kita ikutkan tadi, Doktor, Faik ada sebut berkenaan dengan soalan Yesus muda yang bermula daripada mahasiswa itu sendiri. Kalau kita ikutkan, mereka dahulu bekerja keras, berusaha untuk mencapai satu kemerdekaan. Tapi kini, mahasiswa kini, apabila dia terlibat dengan politik, kadang-kadang ada yang sekadar untuk memaparkan baju di Instagram semata-mata. Apa pandangan Doktor tentang mahasiswa dalam politik? Okey, betul seperti yang dinyatakan oleh saudara Syai, pelibatan mahasiswa dalam politik bukan baru. Dia dah bermula daripada tahun 1930-an. Pada tahun 1937, kita boleh lihat pelibatan mahasiswa ni kepada 3 tahap. Tahap yang pertama pada tahun 1930-an sehingga 50-an, iaitu tahap sebelum kemerdekaan, yang mana pelajar-pelajar ketika itu mereka memang terlibat dengan aktiviti politik untuk menuntut kemerdekaan. Dan juga ia dilaksanakan melalui penulisan-penulisan dan juga penubuhan persatuan-persatuan yang berunsur politik seperti KMM, Kesatuan Melayu Muda, dan juga GPMS pada era tersebut. Dan pada tahap yang kedua, iaitu sekitar tahun 1960-an sehingga 1970-an, itu merupakan tahap awal kemerdekaan yang mana ketika itu mahasiswa juga terlibat dalam politik untuk mereka menyuarakan isu-isu berkenaan dengan kestabilan ekonomi, ketidakseimbangan dari segi kekayaan antar kaum, dari segi kemiskinan luar bandar, juga bahasa Melayu sebagai bahasa utama, dan penubuhan kepada Akta Universiti pada tahun 1971. Itu juga adalah antara aktiviti-aktiviti penglibatan mahasiswa secara tidak langsung. Dan ketika ini mereka sudah mula, selain daripada penulisan di akhbar-akhbar, majalah-majalah, newsletter, mereka sudah mula untuk mengadakan forum-forum, seminar, dan sudah mula untuk berdemonstrasi dan menunjuk perasaan. Itu yang berlaku ketika riot
13 Mei. Okey, dan tahap yang ketiga pula iaitu tahap sekitar tahun 1980-an sehingga 1990-an, iaitu tahap selepas kemerdekaan. Mahasiswa masih lagi terlibat secara aktif dalam politik dengan menyuarakan isu-isu berkaitan dengan kestabilan ekonomi dan juga politik ketika itu, tanah air yang berlaku pergolakan politik ketika itu pada penghujung tahun 1990-an. Masa itu juga pelajar, mahasiswa telah terlibat aktif bukan hanya berdemonstrasi tetapi telah pun menjadi sebahagian daripada ahli parti-parti politik ketika itu. Jadi kita nampak bahawa penglibatan mahasiswa dalam politik bukanlah satu perkara yang baru dan ia telah berlaku sebelum ini, yang mana apa yang perlu difikirkan oleh mahasiswa adalah walaupun mereka terlibat dengan politik, mereka harus tahu prioriti mereka lah dalam bidang akademik sebagai mahasiswa. Okey, baik. Saya sebenarnya teringat satu kata-kata pemimpin Indonesia satu ketika dulu, andai diberikan 10 pemuda pasti akan menggoncangkan dunia. Tapi kini kalau kita lihatkan suara mahasiswa itu lebih kepada mencela, menghina pemimpin-pemimpin politik dalam negara. Dan andai kata Faiq diberi satu mandat oleh kerajaan menjadi seorang wakil politik, apa yang akan Faiq lakukan untuk menukar balik struktur ataupun membaik pulih sistem yang sudah ada? Faiq, silakan. Terima kasih Saudara Syahrul. Jika berkenaan dengan soalan yang diberikan kepada saya tadi, satu tanggungjawab ataupun satu mandat yang diberikan kepada saya jika dipilih ataupun diberikan tanggungjawab amanah untuk memimpin kawasan masyarakat, kita akan mengubah persepsi ataupun permainan daripada segi persepsi politik yang mendatangkan fitnah, mendatangkan kucak kacir, perbalahan kaum dan sebagainya. Kita akan pupuk semangat keharmonian antar kaum melalui pendidikan politik. Bagaimana kita melihat hari ini negara dari segi pendidikannya, pemupukan pendidikan politik kepada seluruh generasi anak muda pada kita amat rendah. Terutamanya sekarang ini kerajaan atas dasar undi 18. Bagaimana untuk mengimplementasikan undi 18 ini jika pendidikan, kualiti pendidikan politik itu tidak diterapkan kepada mahasiswa pada hari ini. Jadi untuk memberikan satu peluang dan ruang kepada mahasiswa untuk menyertai politik di usia muda, pendidikan itu amat penting. Jika tiada pendidikan itu diterapkan dalam jiwa dan sanubari seorang mahasiswa, maka akan ada satu perasaan amarah ataupun mengikut perasaan mereka saja apabila tidak bersetuju dengan sesuatu perkara. Pertama, perbincangan perlu dilakukan selidik dahulu, mendalami dahulu isu tersebut sebelum mengutarakan pandangan masing-masing. Itulah yang berlaku jika kita diberikan kebebasan bersuara. Kita terikat dengan akta-akta yang ada, akta-akta komunikasi yang ada, akta mesin cetak, akta komunikasi multimedia dan sebagainya ini yang mendorong kita untuk terus beringat dan kita memikirkan dengan lebih waras atas tindakan kita sebagai orang muda. Biasa orang muda ikut darah muda kata orang, kan? Ikut perasaan ya doktor ya. Jadi perkara ini kita tidak mahu lihat. Kadang orang melihat satu dasar yang lain daripada orang lain. Perlu ada pendidikan ataupun pendedahan mengenai dasar baru ini yang lebih jelas dan mendalam kepada mahasiswa. Bila tiada satu pendedahan atau penjelasan yang jelas, maka ia akan ada miscommunication. Salah faham dalam penerimaan dasar-dasar yang diperkenalkan kerajaan itu. Pendidikan politik itu sangat penting dalam masa kini. Dan kita nak tanya juga tentang usaha daripada pihak universiti dalam memupuk pendidikan politik. Tapi kita nak berehat seketika, Doktor. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Lensa IPT dan juga IPT itu sendiri sangat berkait rapat dan kita nak tahu apa usaha, apa yang universiti lakukan untuk memupuk pendidikan politik itu dalam kalangan mahasiswa pada masa kini. Kalau doktor sendiri, apa antara inisiatif ataupun gerak kerja doktor untuk bagi mahasiswa ini memahami apa politik sebenarnya dalam negara? Okey. Alhamdulillah di UiTM kita memang ada, even di fakulti saya sendiri, fakulti saya bidang pengajian polisi di peringkat diploma, kita memang ada satu kursus yang mengajar berkaitan dengan politik, iaitu politik dan kerajaan, dan ada satu lagi kursus iaitu Malaysian Politics. So di sini memang kursus ini mengajar berkaitan dengan asas-asas politik
di kalangan mahasiswa di peringkat diploma. Selain daripada itu, di peringkat fakulti, kita banyak mengadakan aktiviti-aktiviti melibatkan persatuan pelajar dan kita ada melakukan kerjasama dengan Akademi Pilihan Raya di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memberi penerangan dan memberi gambaran yang lebih jelas kepada mahasiswa, para pelajar untuk mengetahui tentang selok-belok pelaksanaan ataupun gerak kerja proses politik di Malaysia. Selain daripada itu, di peringkat fakulti, kita juga telah menubuhkan satu persatuan atau kelab dalaman fakulti iaitu Voting Education Society yang mana pelajar-pelajar yang mendaftar di dalam persatuan ini mereka akan menghadiri satu modul kursus TOT yang diadakan oleh Akademi Pilihan Raya untuk melayakkan mereka sebagai trainer dan menjadi middleman, duta kecil kepada rakyat di luar, memberi penerangan dan penjelasan yang lebih jelas kepada masyarakat, kepada rakyat apa itu sistem politik di Malaysia. Dan kita juga dalam masa yang sama sekarang sedang bekerjasama dengan SPR untuk mengadakan MOU di mana kita akan bekerjasama dalam merangka modul pendidikan politik. Dan modul ini boleh digunakan bukan hanya siswazah atau mahasiswa daripada UiTM tetapi juga dia akan digunakan ke seluruh kampus-kampus UiTM dan mungkin akan dipanjangkan kepada universiti yang lain kerana ini adalah modul asas kepada pendidikan politik yang akan dikeluarkan dengan kerjasama daripada SPR itu sendiri. Jadi ini antara usaha yang dilakukan oleh institusi lah untuk menerapkan ilmu pendidikan politik kepada mahasiswa. Okey, baik. Saya kira KPT, IPT dan sebagainya sudah bekerja keras untuk memberikan satu modul dan juga memberikan satu pendedahan berkenaan dengan pendidikan politik dalam negara. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ni situasinya, Faik, influencer di Twitter misalnya, di Instagram misalnya, banyak mempengaruhi mahasiswa kini. Ramai generasi muda terpengaruh dengan mungkin dakwah yang dikeluarkan oleh mereka. Dan mungkin apa antara peranan Faik untuk membasmi segala kekotoran di media sosial itu supaya rakyat ini faham apa sebenarnya politik itu dan apa sebenarnya sudut yang perlu kita ambil dalam sesebuah politik itu sendiri. Faik, sila. Baik, berkenaan dengan keberadaan influencer-influencer yang ramai di media sosial pada waktu ini. Mungkin Faik boleh jadi influencer? Saya belum lagi. Belum lagi. InsyaAllah. Okey, baik. Untuk kita menanam semangat ataupun rasa suka anak muda kepada politik ini, bagaimana kita melihat cara-cara politik, ahli-ahli politik muda pada ketika ini yang mana mereka turun ke lapangan membuat aktiviti-aktiviti kesukarelawan, melibatkan diri dalam aktiviti NGO, membantu masyarakat, mengutamakan kebajikan, dan ini semua adalah satu training melahirkan satu tokoh dan anak muda yang mana mementingkan keadaan masyarakat komuniti di kawasan mereka di samping pendidikan-pendidikan yang diterapkan di dalam institusi pengajian dan juga di kelas-kelas. Jadi saya rasa bukan saja pengaruh daripada influencer-influencer media sosial itu sendiri, tapi mahasiswa itu sendiri, anak muda itu sendiri kena keluar dari kepompong keselesaan mereka dan kembali kepada idealisme dan juga tekad matlamat mereka untuk meneraju negara ini agar lebih ke arah berwawasan dan maju ke hadapan. Jadi itu saya kira mereka perlu turun untuk bersama-sama dalam aktivisme. Saya suka kongsikan di sini, Saudara Syahrul, di studio ini. Saya telah terlibat dalam beberapa NGO, antaranya adalah Pertubuhan Demokrat Sosial The Muda dan membantu komuniti masyarakat saya di kawasan setempat sepanjang tempoh pandemik dan mengajar saya bagaimana untuk menyantuni dan memberikan khidmat kepada komuniti masyarakat di sana. Okey, baik. Saya suka apabila Faik sebut berkenaan dengan NGO atau penggerakan rakyat ni, saya nak tanya kepada doktor, adakah NGO pertama, adakah NGO dan gerakan rakyat ini adalah pemula kepada mahasiswa untuk mencuburi bidang politik? Dan soalan kedua, doktor, bagaimana keandai kata satu hari nanti pentadbiran politik dalam negara ini diterajui mungkin lebih daripada 50% oleh golongan mahasiswa? Okey. Baik.
Untuk soalan yang pertama, pelibatan mahasiswa dalam politik ini kita panggil sebagai sosialisasi politik. Sebenarnya ia dipengaruhi oleh 3 ejen utama, iaitu ejen primary yang terdiri daripada mereka yang dekat dengan individu tersebut, iaitu ahli keluarga, rakan kuliah, sahabat handai. Yang kedua adalah ejen secondary, iaitu melibatkan institusi dan sekolah-sekolah di mana individu tersebut dipengaruhi dengan sosialisasi politik. Dan yang ketiga adalah ejen reference yang melibatkan pertubuhan atau parti-parti politik. Jadi di sini NGO dan juga gerakan rakyat kita anggap sebagai reference agent dalam mempengaruhi penglibatan mahasiswa di dalam politik, sosialisasi politik tersebut. Jadi kalau kita lihat NGO gerakan rakyat bukanlah semata-mata institusi yang menjadi pemula kepada penglibatan mahasiswa, tapi sebenarnya primary agent dan secondary agent mempengaruhi juga penglibatan mahasiswa dalam berpolitik. Pengaruh tersebut bermula daripada rumah juga sebenarnya dan daripada keinginan individu itu sendiri. Okay. Jadi untuk soalan yang kedua, saya rasa tiada masalah untuk mahasiswa menerajui kepimpinan. Walau bagaimanapun mereka sebagai mahasiswa semasa mendaftar sebagai pelajar, mereka telah pun menandatangani Aku Janji yang mana mereka betul aku telah pun dimansuhkan, yang mana pelajar diberi kebenaran untuk bebas terlibat dalam politik, tetapi mereka harus tahu prioriti mereka sebagai mahasiswa keutamaan adalah untuk menuntut ilmu. Jika ingin berpolitik, biarlah itu sebagai sampingan aktiviti. Fokuskan dulu kepada akademik, kemudian mereka bolehlah apabila bergraduat bolehlah untuk menceburi bidang politik, akhirnya bertanding dan berjaya bentuklah kerajaan yang terbaik dalam memimpin negara. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Kita sebenarnya berada di penghujung rancangan, tapi kita nak tanyakan satu soalan kepada Faik. Mungkin harapan, nasihat, pandangan Faik sendiri secara ringkas tentang politik dan mahasiswa. Baik, terima kasih Saudara Syairul. Jadi beginilah, saya melihat keadaan politik di Pilihan Raya Negeri Melaka yang mana tampil muka-muka baru, anak-anak muda di bawah umur 40 tahun yang mencuburi dan menjadi calon mewakili parti masing-masing. Di sini saya melihat bermulanya satu era ataupun satu orang kata transisi di mana orang muda, mahasiswa mencuburi dan menjadi wakil untuk kawasan-kawasan yang mereka tandingi. Jadi inilah aspirasi yang perlu untuk kita teruskan dan membawa satu wajah baru kepada Malaysia di mana anak muda adalah pemula sebagai sebuah kepimpinan yang baru di Malaysia. Okey, baik, terima kasih. Kita ingin ucapkan kepada keduanya, Dr. Zarina daripada UiTM dan juga saudara Faik daripada UUM kerana sudi berkongsi bersama kita pada hari ini di Lensa IPT, sudi luang masa bersama dengan kami. Apapun kita terpaksa menghentikan rancangan seketika sebab kita berada di penghujung rancangan. Kita nak beri laluan mungkin kepada keputusan PRN selepas saja nanti, lagi sejam mungkin. Apapun kita mengucapkan terima kasih kepada anda yang menonton Lensa IPT. Ingatlah, mahasiswa seharusnya sentiasa cakna perihal perkembangan semasa yang terjadi dalam negara. Suka atau tak, mahasiswa ini adalah peneraju dan juga penggerak kepada sesebuah bangsa, sesebuah negara satu masa nanti. Jangan lupa untuk terus tonton Lensa IPT. Kita akan kongsikan kepada anda sentiasa perkembangan aktiviti dan juga info-info menarik berkenaan dengan Institut Pengajian Tinggi dalam Negara. Terus menonton Lensa IPT. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.